أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman bagi menyambung daurah puasa sesi yang kedua pada malam ini. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat dan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Syukran jazilan kepada yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Bertudung pink, nampak menyerlah, berbaju kelawar, berwarna merah. Syukur kita kehadrat Allah bertemu lagi di dalam daurah. Kasih sayang sentiasa dipupuk, mendidik hati untuk bersabar. Daurah kedua menyambung tajuk hukum puasa semasa safar. Jadi daurah puasa sesi yang pertama sebelum ini telah langsung pada 20 hari bulan 2 2024 pada hari dan waktu yang sama. Alhamdulillah telah mendapat sambutan yang begitu baik daripada jemaah. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan daurah puasa sesi yang kedua pada malam ini, 17 Syakban, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saat ini nantikan tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran untuk memulakan daurah sesi yang kedua ini. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. Semoga Allah menuruni rahmat atas kelas kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita sambung yang pada masih siri pertama iaitu hukum puasa ketika safar, iaitu ketika musafir. Ya. Jadi sebenarnya dalam musafir itu kita tak ada kata kita buka terus buka. Dia cuma diharuskan. Diharuskan maknanya boleh tidak puasa, tapi tengok keadaan. Kalau kita kuat, ya tengok yang pertama. Bila puasa itu siapa mempunyai rasa badan yang berat atau lemas ataupun senang cakap tak bermaya. Masa itu barulah kita berbuka. Kenapa kita berbuka? Sebabnya lebih afdal berbuka sebab dalam Islam menjaga diri, kemudaratan diri itu wajib. Jadi katakan kalau zaman dulu tu musafir kan naik unta, padang pasir, tak macam kita lah yang naik kereta ada aircon, naik bas ada aircon, naik kereta api ada aircon, kalau naik kapal terbang lagi lah. Walaupun daripada Johor ke Penang ke apa tak sampai 2 jam. Jadi kalau macam tu kita sebenarnya tak perlu berbuka, tak perlu tidak puasa, ya yang? Jadi yang kedua, bila puasa itu tidak membuat kita rasa berat dan lemas. Maknanya
atau tidak bermaya tadi, maka lebih utama kita berpuasa. Maka itu kita tengok. Mana yang lebih afdal? Berpuasa atau berbuka bagi orang musafir ditengok pada kes. Ya. Jadi kalau pertengahan, ya, itu dia datang wajib. Kalau masakan kata dia dah terlampau kering lah, contoh tadi dia musafir dekat padang pasir ataupun dekat mana yang panas, ataupun dia musafir mesekin, dia nak balik kampung, nak jumpa mak ayah dia naik motor yang dari Johor sampai ke Perlis, ya yang walaupun dia keluar sebelum subuh, dia berhenti kat mana-mana, lepas tu on the way berjalan tu dengan haus lah maknanya naik motor, maka dia kalau dia tak berbuka, dia boleh pening, dia boleh tombang, kerana dia naik motor nak nyampai ke Perlis. Maka masa itu hukumnya dia wajib berbuka. Ya yang, tapi kalau macam orang yang naik bas ekspres, katalah contoh, kalau tak memandu, dia naik bas ekspres sampailah juga katakan ke Kelantan ke Bukit Kayu Hitam, dia sedang-sedang. Walaupun ada aircon, tapi aircon bas faham-faham je lah orang ramai. Jadi antara letih, haus, dia kadang-kadang puasa ni makan tak no. Dia yang yang kata orang tak tahan tu dahaga sebenarnya. Maka pada masa itu dia lebih afdal berbuka. Maka sunat dia berbuka. Jadi dalam hal ini, bagi musafir dia ada 3 hukum. Wajib, apabila boleh memudaratkan diri. Kedua, dia tersangat dahaga tapi tak mudarat lah, maka sunat. Dan kalau yang ketiga, dia biasa-biasa je yang maka lebih afdalnya, sunatnya dia tidak berbuka. Ya. Jadi itu dia hukum dia. Tapi untuk orang musafir ni, dia sebenarnya ada syarat dia. Yang pertama, kita buka muka surat sebelah. Maka yang pertama dia kata safarnya adalah safar yang jauh. Lebih kurang kita tak nak berpuasa atau diharuskan tidak berpuasa bagi orang musafir tu sama semua macam kita nak solat jamak dan kasar, atau perlu kita solat musafir. Tapi ada tambahan syarat. Tambahan syarat dia mesti keluar daripada kawasan rumah kita sebelum fajar sidik atau sebelum subuh. Tu syarat dia, tambahan syarat. Yang lain semua sama, iaitu melebihi 2 merhalah, ya, iaitu 82 kilometer. Lagi safar tersebut adalah yang harus ataupun yang sunat ataupun yang wajib, ya, bukan yang maksiat atau yang subhah. Yang subhah ni macam ni, yang tengok bolo. Kata orang Muar bukan bola, tengok bolo. Dekat stadium tu, idilat. Mana ada diasingkan perempuan-perempuan, lelaki-lelaki, tak ada. Campur. Satu. Yang kedua, nanti nak beratur kadang bersesak-sesak, bersentuh-sentuh. Maka itu menjadikan dia ada campur maksiat. Itu kita panggil tengok bola sebenarnya tak dosa. Boleh, asalkan mengikut syar'i. Pintu masuk perempuan lain, duduk perempuan lain, tu boleh. Tapi mana ada dekat stadium macam tu? Maka itu yang tak boleh. Okey. Jadi dia dimasukkan situ subahah. Maka subahah ini tidak boleh ada ruksah, sama ada puasa ataupun solat musafir. Okey ya, faham ya kat situ? Maka dia kata seterusnya apa yang dia kata menuju tempat yang jelas meskipun hanya arahnya. Maksudnya kat sini macam mana? Kita katalah awak nak pergi mana? Saya nak pergi mana? Taiping. Awak tahu ke Taiping tu kat mana? Tahu. Jauh kat Perak. Mesti dah lepas sepadan. Melaka, Negeri Sembilan, Langor, kat Perak sana. Mestilah lebih daripada 2 marhalah. Tahu tak dengan tepat
tak tahulah. Nanti sampai kat Taiping tu, nak pergi rumah kawan ke saudara, tanyalah dulu. Sekarang tak payah tanya, tanya Google Meet. Contoh. Maka itu boleh. Ya. Okey. Tapi kalau kata, ya, dia yang tak tahu macam ni tak ya. Pagi-pagi ada problem. Tak tahulah manusia kan macam-macam problem. Problem duit tak ada. Problem gaduh dengan laki. Problem anak. Macam-macam. Dia pun lepas-lepas sahur tu dia pun start kereta. Nak release tension. Masuk highway. Dia bawa aja yang sampai waktu subuh dia semayang. Drop semayang. Lepas tu kalau orang tanya ataupun dia sendiri kata, aku ni tak tahu lagi mana. Selagi kepala dia rosing aku jalan je. Jalan highway lurus. Tengok-tengok yang dah sampai dekat apa? Nilai. Tengok dah sampai nilai. Maka nak solat zuhur katakan jamak. Boleh? Tak boleh. Sebab tak ada tujuan. Begitu juga haus tekak ni. Oh haus ni. Aku dah musafir ni. Boleh berbuka? Tidak boleh. Sebab tak ada tujuan, tak jelas nak gimana. Yang? Okey. Jadi dah kiranya sahabat tersebut dengan tujuan baik seperti berdagang. Sebab tu kalau zaman Rasulullah ni kebanyakannya dia kafilah-kafilah. Dia berdagang, pergi ke Syam atau pergi ke Yaman kan. Macam tu. Ya. Jika berbeza tidak ada tujuan baik seperti jalan-jalan hanya untuk melihat sesuatu wilayah atau sekadar hiburan, ya, berbeza. Maka kat sini berbeza. Kalaupun kita jalan-jalan melihat kawasan, tengok pada keadaan. Pergi mana yang? Pergi tepi laut, ya, tempat apa, bawa anak-anak, tengok keindahan alam ke contoh, kita lihat bagaimana ya Allah menciptakan, boleh. Itu harus. Tapi kalau kita pergi tempat itu, contoh satu pantai itu memang terkenal dengan orang-orang pelancong-pelancong asing, contoh. Memang dia banyak buka aurat, baju dalam, suara dalam. Apa dia jemur, itu dapat sunburn, contoh. Kita pergi, maksiat, maka tak boleh. Kecuali kita tak tahu. Yang macam tu, dia punya apa tu penjelasannya. Jadi mesti telah melewati batas wilayah yang kita tinggal itu. Contoh Shah Alam, Seksyen 1, Seksyen 2, Seksyen 3, Seksyen 4. Maka sebelum azan subuh atau sebelum masuk Fajar Siddiq mesti dah lepas daripada kawasan tu. Contoh kalau saya ni kawasan Masai. Maka saya mesti keluar kawasan mesti sebelum subuh. Tapi kalau dah azan subuh baru saya nak keluar, tak boleh. Dia sama, hukum dia sama betul-betul macam solat musafir. Cuma bezanya satu je. Kalau solat musafir tu bila-bila dia solat musafir macam ni. Cara nak keluar mesti belum masuk waktu. Dan di luar masa, maksudnya kalau kita keluar waktu zuhur, katalah zuhur 1:30. Maka kita keluarlah satu suku. Kita keluar 15 minit tu, kalau jam masih dalam kawasan. Maka itu ya tetap tak boleh. Begitu juga tadi kita kena kalau yang nak diharuskan kita boleh berbuka puasa untuk tujuan musafir mesti keluar daripada kawasan kita sebelum masuk subuh atau sebelum Fajar Siddiq, ya. Itu maksud dia. Mengambil keringanan berbuka puasa sedang dalam safarnya, iaitu apabila sudah sampai ke tempat tujuan dan sudah melepasi mukim dan wajib ia meneruskan puasanya. Tetapi kalau dia katalah macam saya lah contoh. Saya bulan puasa, saya nak pergi luar rumah anak saya. Contoh rumah anak saya ada yang jauh, kat sana Gurun, Kedah, jauh. Saya kata saya tak naik flight, saya bawa kereta dengan suami ke apa, keluar sebelum subuh. Ya. Tapi saya dah cakap dengan suami, bang, Alang ke Palang jauh tu kan, kat Kedah tu jauh, tahu. Kalau bawa kereta pun lepeh buntut baru sampai.
penat. Ya, kita lagi dah tua. Jadi alang kepalang dah pergi jauh bang dengan miak, dengan tul, dengan penat. Kita lama lah sikit rumah anak. Seminggu ke. Tolak 1 hari pergi, 1 hari balik, 5 hari. Maka itu yang dimaksudkan. Kalau sampai tempat tujuan dan ia sudah berstatus mungkin. Maka kalau dia belum batalkan puasa dia, dia dah tak boleh. Dia kena puasa. Contoh, saya keluar katakanlah dari sini pukul 3 pagi contoh. Lepas tu saya bersahur lah dekat mana-mana tempat, dekat nilai ke mana. Contoh yang belum masuk subuh. Lepas tu cakap dengan suami, bang, ini pun kereta aircon kuat. Lagipun tak panas sangat. Lagipun tadi dah makan, kenyang. Tidur je. Contohlah saya tidur. Suami katalah dia drive, dia haus, dia boleh buka. Sampai kat Taiping ke dia buka, tak apa. Yang saya ni bukan driver kan, tidur je lah. Contoh. Jadi tak rasa letih. Jadi sampailah rumah anak saya kat Gurun. Saya tadi dah niat ni, kita nak duduk lebih daripada 3 hari kan. Maka bila saya sampai rumah anak saya, dah jatuh status mungkin. Maka boleh tak saya batalkan puasa? Tak boleh. Tapi suami saya tadi on the way perjalanan, dia dah memandu, dia rasa haus. Contoh. Maka sampai kat Taiping ke, apa-apa dia pun minum air. Dia batal puasa, minum air, dia batalkan puasa. Maka dia boleh. Faham tak faham? Itu yang dikata, samalah juga macam kalau kita solat musafir kan. Kalau kita sampai kat satu tempat tu, kita dah adjust berapa, lebih 3 hari, maka yang boleh solat musafir itu di perjalanan. Sampai je tempat tujuan itu kan dah tak boleh, jadi dia sama. Ini ya maksudnya, dia kata macam tu. Jadi apabila sudah sampai ke tempat tujuan dan ia sudah berstatus mungkin, maka wajib meneruskan puasanya. Ya, macam tu. Tetapi kalau dia belum berbuka on the way perjalanan. Okey. Yang terakhir, mulai safar sebelum subuh. Ni yang syarat dia. Mesti mulakan safar sebelum subuh luar kawasan. Jadi kalau mula safar dalam keadaan sudah berpuasa, maka wajib meneruskannya. Tapi ada kes pula. Kita memang tak boleh buka, haram. Tapi dia yang dalam perjalanan, orang tua jalan jauh, dia pula buka aircon, konon sejuk kan. Jadinya dah panas, dah lepas subuh, maka kata perjalanan daripada rumah pukul 8 nak pergi ke Gurun, dah jauh kan. Buka aircon kuat-kuat pula, lepas tu datang semput pula. Kata semput kan. Maka tekak kering. Kena buka. Pasal kau tak nanti ni tak nafas. Boleh tak? Tadi dia keluar pukul 8 pagi. Boleh tak dia berbuka puasa? Boleh. Tapi bukan dia niat aku berbuka puasa kerana musafir. Tak boleh. Kalau dia berbuka puasa, dia niat kerana musafir, haram. Sebab dia dah keluar selepas subuh. Jadi dia niat berbuka puasa kerana apa yang? Masuk bab tak mampu puasa, bab sakit. Kan orang sakit boleh diharuskan berbuka. Contoh. Lepas tu dia minum air, dia nak pakai tu. Hila. Alamak, tadi mana hila saya? Hila ya. Tu pam tahu tak? Macam tu. Jadi dia berbuka puasa atas sebab lain. Bukan niat musafir. Boleh jelas ya kat situ? Jadi seterusnya kita pindah kepada rukun puasa. Maka rukun puasa ini niat. Maka dalam niat ini dia sama juga yang. Kalau dalam solat dia ada qasad, tarat, ta'yin, maka dalam puasa ini pun dia ada rukun dia. Ya, jadi dia kata syarat puasa itu ada 3, iaitu wajib niat di malam hari pada puasa Ramadan atau puasa fardu, iaitu daripada maghrib sampai sebelum terbit fajar siddiq, maknanya sebelum subuh. Okey, yang kedua ta'yin, ya, menentukan jenis puasa yang dia kerjakan, iaitu kena niat sahaja aku puasa yang dipardukan ke atasku di bulan Ramadan. Jangan saja aku puasa
Ramadan. Saja aku puasa fardu Ramadan. Tak boleh. Sebab Nabi berkata, janganlah kamu sebut Ramadan. Kerana Ramadan itu sebenarnya salah satu nama Allah. Jadi sebut bulan Ramadan. Saja aku berpuasa fardu atau saja aku berpuasa wajib di bulan Ramadan. Okey ya. Yang ketiga, ataupun kalau puasa-puasa yang lain. Yang puasa yang saya dah nyatakan ada 6 puasa fardu. Iaitu saja aku berpuasa fardu nazar. Saja aku berpuasa fardu dam umrah. Saja aku berpuasa fardu dam haji. Macam tu. Semua waktu malam. Yakni yang kedua, takhir itu wajib memperbarui niat setiap malamnya. Ya, jadi mengikut Imam Syafi'i, setiap malam kita kena renew niat kita. Tak boleh kita puasa pada hari pertama kita kata saja aku puasa sebulan bulan Ramadan. Itu hanya sebagai backup je. Ya, kalau terlupa darurat baru kita boleh guna pakai yang itu. Okey, seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hamzah, iaitu Ummul Mukminin, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka kalau orang yang tak niat puasa, dia lupa, maka dia tidak dikira puasa walaupun dia tak makan, tak minum. Okey. Ya, jadi hukum asalnya niat bersamaan dengan awal melakukan ibadah. Seperti ketika dalam solat, maka waktu berniat ketika takbiratul ihram. Jadi sama. Macam kalau kita solat, apa yang kita kena sama, masa kita berdiri qiyam, kita Allah tu mulut lafaz, dalam hati kita niat saja aku solat fardu maghrib. Macam itulah. Ada kasrat, parat, ta'yin. Okey. Jadi seterusnya perbezaan antara niat puasa fardu dan puasa sunat. Maka ada beza. Ya, jadi bezanya apa? Puasa fardu wajib pada malam hari. Puasa sunat boleh sehingga sebelum gelincir matahari. Ya. Jadi seseorang yang meniatkan puasa pada siang hari sebelum zuhur dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Ya, jadi ini yang sunat. Fajar itu dia kata tetapi bagi siapa yang berniat di siang hari, kalau puasa sunat bermula dapat pahala puasa ikut pada niat. Kalau dia niat pukul 10 pagi, maka pukul 10 pagilah baru dikira dapat pahala. Jadi ini mengikut hadis yang riwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, yang Nabi bertanya, maka adakah makanan pagi ini? Maka Sayyidina Aisyah menjawab tidak, maka dengan itu aku berpuasa, kata Rasulullah. Jadi riwayat daripada Muslim. Okey. Jadi wajib menentukan puasa yang dilakukan, ni takyin, ya. Jadi puasa fardu ni wajib. Tak boleh kata saja aku puasa fardu esok hari kena Allah, tak sah. Maka kena kata saja aku puasa fardu esok hari qada puasa bulan Ramadan. Saja aku puasa fardu esok hari kerana puasa nazar. Saja aku puasa fardu esok hari kerana puasa dam haji umrah. Atau saja aku puasa fardu esok hari kerana kifarah. Macam tu. Ya. Jadi tidak boleh menggabungkan dua fardu, ya, puasa dalam satu niat, tak boleh. Nanti dua-dua batal. Contoh, saja aku puasa fardu, qada puasa bulan Ramadan dan juga puasa kifarah. Tak boleh, dua-dua batal. Ya. Jadi kalau digabungkan dua puasa sunat itu boleh. Contoh, saja aku puasa sunat Sawal dan puasa Senin. Boleh. Macam tu. Okey, ada beberapa perincian mengenai gabungan niat ibadah, ya. Jadi menggabungkan antara puasa fardu dengan puasa fardu yang lain, ya, tidak sah. Menggabungkan antara puasa fardu dengan sunat bila puasa sesungguhnya, dia kata, ya, kira muslah al-izzati tidak diperintahkan syariat secara khusus, maka sah dan mendapat pahala keduanya seperti menggabungkan puasa qada dengan puasa Senin. Ya.
Jadi dia kata maksudnya kat sini puasa yang tidak secara khusus. Tapi kalau macam puasa Arafah, khusus. Ya, jadi jangan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi keduanya sah, dia tu menggabungkan dua sunat puasa. Keduanya sah dan mendapat pahala dengan syarat puasa ya gairah musadah al-izati seperti menggabungkan antara puasa Aidul Ibdat dengan puasa Senin. Yakni puasa putih 13, 14, 15. Ya, macam tu. Okey. Jadi kita pindah kepada siri 2 iaitu pembatal puasa. Apakah yang menyebabkan batal puasa ya? Yang pertama, membatalkan pahala puasa. Jadi puasa ni ada dua yang. Satu batal pahala puasa. Iaitu dia sebut ya tidak wajib qada. Jadi itu yang Nabi kata, sesungguhnya ada orang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Ya. Jadi dia puasa zahir ya, tapi dia tak dapat pahala sebab pahala dia dah batal. Jadi apa yang dia dapat? Lapar dan dahaga. Tapi dia perlu qada tak? Nanti kita perincikan apakah itu. Yang kedua, membatalkan puasa dari segi ya pahalanya bukan pahala dari segi syariatnya. Maka yang itu wajib mengqadakan puasa. Ya, sebab yang ini batal atas sebab-sebab syariat. Ataupun tak boleh puasa dilarang oleh Allah seperti haid dan nifas. Maka dilarang oleh Allah puasa. Maka boleh kita qadakan. Maka ada second chance. Ataupun tadi puasa mengandung, menyusukan anak, musafir, ataupun sakit, ataupun apalah yang dibenarkan oleh syariat, maka kita qadakan puasa itu, ya maka Allah bagi second chance. Tetapi batal pada puasa tak ada second chance. Tak boleh kita qadakan. Maka itu ya menunjukkan bahawa ya tiada peluang kedua Allah bagi. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Apakah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama, mengumpat ghaibah. Iaitu berbicara tentang orang lain dengan hal-hal yang tidak disukainya. Meskipun hal tersebut benar adanya. Ini yang contoh. Contoh kat sini, tudung pink, baju. Contoh. Ini yang tak sadar ngumpat tau. Contoh, ada orang sekarang katalah dia pakai baju apa ya yang tak match dengan pink. Apa? Royal blue contoh. Orang tu jalan, dia pergi tadarus. Kau nak pergi tadarus, cari pahala. Kau pergi kat masjid. Sekali kau tengok ada satu orang tu pakai tudung pink. Bajunya royal blue. Kalau dalam hati, okey lagi. Dia cakap dengan sebelah. Tengok tu. Sian dia. Tak pandai nak canonkan warna, matching. Cakap macam tu je. Tak ngumpat. Mana ngumpat? Betul tu. Tudung pink, baju royal blue. Saya tak kata ya, saya tak nampak kat sini pun yang pakai royal blue. Saya bagi contoh je. Maka dia kata, dia kan fashionable kan. Maka tak match kata dia. Tak match. Kau dah ngumpat tu sebenarnya. Maka hangus pahala puasa kau. Habis. Ya. Jadi kena jangan jadi orang kepo biola. Dia nak pakai apa? Tudung hijau. Baju merah menyala. Kain royal blue. Lantak dia. Yang penting happy. Ya. Jangan. Kadang kita tu macam tu. Kita rasa tak ngumpat yang. Kita yang rasa ngumpat yang macam ni. Macam ni. Kau nak tahu, dia tu. Tu ngumpat. Ini kata setakat baju. Tak ngumpat. Tak boleh. Sebab dia dengar. Marah tak dia? Marah lah kau kata dia tak pandai, fashionable, tak matching. Ya. Itu satu. Yang kedua, ini saya bagi contoh macam tu lah. Tidak sengaja mengumpat. Saya selalu macam tu. Nanti minta maaf yang. Ya kadang-kadang kita rasa tu tak yang, tapi sebenarnya ya. Ini lagi-lagi nak bulan puasa. Dia kadang-kadang saya minta maaf cakap bukan nak mengumpat.
mengumpat sebab kita tak tahu kurang ilmunya kat situ. Kita ingat bukan mengumpat. Ya yang? Okey. Sebab ini ada hadis dia. Sayyidina Aisyah berkata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Safiah itu pendek. Ada isteri Rasulullah yang dia kahwin daripada orang Yahudi tu, dia pendek lah. Maknanya pendek dia pun banding saya, pendek saya lagi. Sebab orang Arab ni tinggi-tinggi. Jadi isteri-isteri Rasulullah yang lain tu tinggi-tinggi lah. Jadi dia tu pendek. Maka Rasulullah jawab apa? Ya Aisyah, sekiranya air ludah yang kamu tu, kamu tadi lepas mengata apa, Safiah, ludah kamu, kalau kamu ludah dalam lautan, maka lautan akan jadi busuk, kata dia. Rasulullah kata. Lepas tu Aisyah kata apa? Bukan ngata lah, betul lah saya cakap apa tu, Safiah itu pendek berbanding dengan isteri-isteri Rasulullah yang lain. Maka itu pun Rasulullah kata mengumpat. Nampak? Dan mula-mula Sayyidina Aisyah kata apa? Betul lah tu saya cakap. Maka Rasulullah kata betul lah itu mengumpat. Tak betul itu petenah. Nampak? Yang jangan. Jangan. Belajar dari sekarang. Jangan. Okey. Yang kedua, bohong. Yang ini mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini pun makji, adik-adik, kakak-kakak yang ada dalam ni, ini pun tak sengaja. Contoh. Dia dalam dia pergi tadarus tu, dia bawa lah juga apa, bersenes, tahu bersenes, entah tudung ke entah apa nak raya kan. Maka dia kata Kak beli Kak, Kak Milah baru masuk join, Kak Milah beli tudung Kak Milah, kata dia. Maka dalam duit dia tak ada, adalah mungkin tudung tu berapa harga, RM35, dia ada RM20. Dia kata, tak apalah, tak ada duit, kata dia. Tak apalah, tak ada duit. Bohong. Habis dalam beg duit tadi tu ada RM20 tu bukan duit ke? Maka itu bohong. Tak ada niat nak bohong. Pasal tudung tu 35. Lepas tu cakap, minta maaf, saya tak cukup duit. Bukan tak ada duit. Tak cukup duit. Nampak? Dah bohong. Bulan puasa pergi tadarus lagi tadi. Dah batal pahala puasa. Ya yang? Sebab apa? Nabi kata. Ini Nabi cakap ya. Bukan saya cakap. Nabi kata kamu dicop. Atau kamu ya ditulis sebagai pendusta. Walaupun kamu bergurau. Ni orang suka gurau ya. Suka gurau. Tapi bukan tak ada niat apa gurau. Contoh, saya bagi contoh ni. Ni biasa dibuat. Penceramah pun biasa buat. Macam ni. Dia cakap, apa dia nak cakap? Contohlah, cakap orang putih. Fokus. Dia kata dia, better you do like that. Kata dia. Saya dah cakap jauh. Kata dia. Dia cakap apa? Confirm, better you do like that. Ataupun dalam istilahnya afdal. Maka the best way, better you choose like that. Contoh, saya bagi contoh. Maka lepas tu dia kata, saya dah cakap Jawa dah tu, kata dia. Dia bergurau. Kan? Padahal yang dia cakap itu bukan Jawa. Dia cakap tu apa? Bahasa Inggeris. Biasa kan? Kita dengar kan? Penceramah kadang dia cakap macam tu. Niat dia gurau. Maka itu Nabi kata, kamu dikira pendusta walaupun bergurau. Yang main. Sebab tu kalau cakap-cakap je lah. Sekarang saya cakap orang putih. Betul tak betul lain cerita. Kalau kita nak cakap Jawa orang putih boleh. Macam kat kampung saya. Jawa cakap orang putih kau jangan main-main. Tapi tak tahulah Jawa engkau. Jawa Rengit, Batu Pahat. Dia cakap orang putih kat kampung. Macam ni dia punya cakap. Maring di pak. Gamen opes, kata dia. Gamen opes. Tak cakap. Padahal kalau betul-betul cakap orang putih government. Tapi dia kata gamen opes. Tapi dia cakap Jawa. Wak. Kata dia nak pergi mana? Kata dia kan. Lepas tu dia kata,
Ini soja kata dia. Dia cakap orang putih. Soja dia kata. Tak faham. Jawa cakap orang putih ni boleh. Kalau kata ni saya cakap Jawa. Lungon dia wak. Gamen opes. Kan orang Jawa dia cakap pernaun dia Jawa. Tetapi orang putih. Pasal bila saya tanya mak saya, kenapa mak orang Jawa ni cakap macam tu? Cakap soja, gostan, guhid. Rupanya dia belajar dengan apa? Soja. Dulu yang tua-tua kan pemerintahannya British. Oh, gaknya dia cakap tu pernaun tak betul. Dia pandai sendiri. Government dia jadi gamen. Ya? Faham tak? Itu tak apa. Kalau kita kata, okey saya nak cakap Inggeris, cakap Jawa. Inggris Jawa, tu boleh. Yang tapi kalau betul-betul kau cakap orang putih, tapi kau kata ni saya cakap Jawa ni. Bohong yang. Ingat. Ini dia kata pembohong, gurau. Ataupun marilah datang rumah saya. Saya ada buat makan sikit-sikit. Atau awak dah terlanjur datang ni dekat masjid, saya jom pergi makan rumah saya, kata dia. Tapi rumah saya tak ada lauk, kata dia. Tak ada lauk. Tapi rupanya ataupun berbuka rumah saya tak ada lauk. Dia lepas-lepas katakan tadarus petang kan. Jomlah buka rumah saya. Tapi saya tak masak apa-apa, kata dia. Tak ada lauk. Datang mehun ada. Kan pap ada. Apa lagi yang? Asam pedas ada. Ataupun lauk kampung. Pucuk ubi masak lemak. Sambal belacan. Ikan kering. Dia kata tak ada lauk. Habis yang pucuk ubi masak lemak tu. Sambal belacan tu. Dengan ulam-ulamannya tu. Ikan kering tu bukan lauk kan? Cakap je lah. Saya tak ada lauk mewah. Lauk kampung aja. Tak apa. Ni dia cakap tak ada lauk. Nampak yang? Bohong. Jangan main-main. Ni tengah bulan puasa. Puasa-puasa sunat. Cakap macam tu. Habis pada. Ya yang? Okey. Okey, kata. Yang ini mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Bohong. Yang ketiga, berkata-kata dengan melakukan perbuatan kotor. Ini melucah. Ya. Melucah ni saya pun tak suka. Tapi ada orang. Ada je pegang tu kait ini. Pegang tu kait ni. Ya. Tu tak boleh. Melucah. Ya. Lepas tu seterusnya. Ini dia kata ini. Naimah ni senang cakap. Bahasa Melayunya batu api. Tahu tak? Pidaran bahasa. Ataupun dia panggil apa yang melaga-lagakan orang. Kalau dalam istilah dia, dia kata apa? Apa ya tu dia panggil? Suka menyampai-nyampaikan. Menggadu doba. Ni. Jangan main-main ni yang. Ini memang lagi besar dosanya ni. Menggadu doba. Ya? Tu dia kata. Maka itu batal pahala puasa. Yang keempat tu sumpah palsu. Menipu ataupun sumpah palsu termasuklah yang pergi panggil jadi saksi apa yang mahkamah. Nak kononnya nak tolong kawan sumpah palsu pun tak boleh. Ataupun kat sini nipu. Nipu yang kau diam-diam kau diam tahu. Aku dah datang. Aku nyorok tau. Dia ketua kan. Dia kata aku dah datang tau. Aku nyorok kat store. Nanti kalau si siapa tu wajah bedah datang. Kau cakap aku belum ada tau. Ya. Nanti Ajah apa dia kata. Ajah Aminah dah sampai. Belum. Kata dia. Lepas tu. Dia cakap dia tadi dah pergi dulu. Saya ni suruh kendian. Tak ada dia belum. Padahal dia nyorok. Prank. Lepas tu nanti orang tu dah duduk. Tak apalah. Kita tunggulah dia. Kalau katalah kalau tak puasa ke. Ataupun nak buka puasa kat masjid ke. Atau kat mana-mana. Lepas tu dia pun keluar daripada store. Syak. Kata dia. Masa tu bulan puasa. Nak pergi tak darah. Nyorok dulu konon. Nak menipu. Nak apa. Lepas tu dah orang tu percaya. Syak. Kata dia. Kau cak. Kepala kau dah jalan. Sebenarnya tahu. Kepala puasa dah jalan. Kau dapat cak je. Kau ingat orang yang kena tipu tu tak sakit hati ke? Dia kata, sungguh ya.
Tadi dia cakap dengan aku, dia nak buat ni. Aku telefon, aku tadi lalu depan rumah dia. Ha. Aku tanya dengan anak dia kata mak dah jalan. Ke mana pula orang ni kan? Ha. Dia ngenyet-ngenyet dengan orang lain. Nah, berapa orang tu? Tadarus kumpulan dia, katalah dalam kumpulan tadarus tu ada 5 orang. 5-5 sekarang, kecuali yang tadi je yang kena tipu je. Yang tak batal pahala puasa. Yang 4 tadi dah angus pahala puasa dia. Niat bergurau betul kan? Tapi nipu, ingat. Ya. Dan yang lain hal-hal yang haram, iaitu seperti maki hamun, ya, tak boleh. Kalaupun kita sakit hati orang buat kita sabar. Jangan maki hamun. Nanti segala binatang keluar. Binatang yang haram-haram tu keluar semua. Dia kalau maki hamun, dia tak ada kata pula kucing ayam. Dia sebut binatang najis mualazah tu yang keluar. Lepas tu ada sial apa semualah kan. Jadi kadang-kadang kalau Kak Johor tu siap mak dia punya puki pun dia sebut. Tahu? Puki mak kau kata dia kan. Maka tu semua tak boleh membatalkan pahala puasa dan atau yang halal tapi gairah. Contoh yang ni ya, ibu-ibu kalau bulan puasa ya suami tak kerja cuti ke, kalau kat Johor hari puasa pertama tu cuti. Jangan seksi-seksi. Jangan kau kat rumah ya, lelaki ada kat rumah dah biasa pakai baju ketat, membentuk. Kita tahu perangai lelaki kita kalau nampak kita bentuk badan, dia gairah. Maka kita buat. Dia tengok gairah. Walaupun tak jadi jima', batal pahala puasa. Kalau sampai jima', kena keparah. Ya yang jadi pakai gila baju tu longgor-longgor, kata orang baju apa kelawar longgor-longgor. Jadi kalau dia kata abang tak sukalah tengok awak baju kelawar, tak apa bang, ni bulan puasa. Saya pakai je baju kelawar yang awak tak berapa suka nak tengok. Jadi awak tak tengok saya. Kan? Pasal nanti kalau awak tengok saya, gairah, bulan puasa kadang-kadang gairah tahu. Tak bulan puasa tak ada hal. Maka gairah sekarang, terkeluar yang mazi awak, batal pahala puasa awak. Pahala puasa batal. Puasa tak batal. Ya yang sebab bulan puasa, ujian. Jangan main-main. Sebab itu kalau bulan puasa, jiran sebelah masak migi pun. Sebab anak dia punya yang masak. Balik sekolah pukul budak darjah 1 balik sekolah, mak dia kata, mak balai lah. Dia pergi dapur, dia masak migi. Kita pula tu kat dapur, alamak sedapnya. Jiran sebelah ni masak migi. Migi pun bulan puasa sedap. Padahal kalau bulan tak puasa tak sedap pun. Jadi itu nasihat saya. Jangan pakai baju daring-daring bulan puasa yang takut suami. Itu lain cerita yang kalau bazar Ramadan. Sebab tu bila kita pergi bazar Ramadan, kalau guru saya kata, ya, kalau dia tahu orang tu tak semayang, dia tak beli. Jadi kalau tadi ada tanya saya nampak, kalau tak tutup aurat, kita tak boleh beli yang. Jadi kita berbukalah dengan makanan yang dimasak oleh orang yang tidak melawan Allah. Apa tu? Ya, orang yang tak melawan Allah tu maksudnya apa? Orang yang tidak memakai tudung ataupun dia pakai tudung tapi dia pakai t-shirt tangan pendek. Lengan dia nampak. Ataupun dia pakai lengan panjang tapi melekat. Kata Jawanya pentol-pentolnya tu nampak. Baik pentol depan ataupun pentol belakang. Melekat. Maka kita tak boleh beli kat dia. Kalau kita nak jaga puasa kita. Jadi kita berbuka puasa dengan orang-orang yang melawan Allah. Dia punya masakan dia itu tak barakah puasa kita. Ya, kalau nak diambil lah. Macam tu. Okey. Jadi macam saya kata tadi, saya tak buka pada soalan. Kumpulkan soalan, kita akan ke jawapan pada nanti minggu yang terakhir. Ya yang? Okey. Jadi seterusnya pembatal puasa. Sekarang ni kita nak masuk pembatal puasa yang kena qada. Yang tadi pembatal pahala puasa. Sekarang yang batal puasa. Yang pertama murtad walaupun sebentar. Ini tak sengaja yang cakap je. Cakap katakanlah ni nak keluar periksa SEM. Contoh budak cuti universiti kan keluar periksa SEM. Dia pun bergurau lah dengan kawan dia. Puasa.
aku dia kata kalau drop aku punya keputusan, aku nak masuk Kristian lah, kata dia. Budak dulu kan macam tu. Maka kata guru saya, bukan keputusan kau keluar tak elok baru kau sah masuk Kristian, tak. Once masa itu kau cakap, kalau aku tak lulus peksa, aku masuk Kristian. Contoh, masa tu juga engkau dah batal syahadat. Jadi kalau masa itu tengah puasa, batal puasa. Kalau kawan dia kata, tak bolehlah cakap macam tu, batal apa tu dah jadi murtad. Dia pun mengucap, Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia dah batal puasa dia. Kerana syarat sah puasa adalah Islam. Nampak? Walaupun sesaat, dah batal. Jadi dia kena qada balik. Ya. Jadi yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Ni melahirkan anak. Ya. Ya, kerana dengannya tu nampak 3 hal ini membatalkan puasa kerana dengannya seorang hilang syarat sah puasa. Jadi orang kafir tak wajib puasa. Dia dah murtad, maka dia tak wajib puasa, otomatik tadi dia batal. Tapi yang haid, nifas dan melahirkan, dia batal puasa kerana langgar syarat sah. Faham ya? Yang tadi murtad, dia langgar syarat wajib puasa. Kan sebelum ni saya dah terangkan. Jadi okey, gila walaupun sebentar. Ni biasa orang yang kalau kampung saya tu dia panggil sawan tu gila babi tu yang. Dia kalau kena je, gila dia kadang-kadang satu hari, kadang-kadang seminggu sekali dia kena gila tau. Dia memang nyodok-nyodok itu, buih-buih mulut dia. Saya pertama kali nampak saya tak tahu, kata kenapa ni? Lepas tu mak dia cepat-cepat ambilkan sudu besi, sendal gigi dia. Kata kenapa teh? Dia mak teh kan jiran saya tu. Dia kata dia kalau dia babi dia akan gigit hokok dia gigit lidah. Jadi sendalkan dengan apalah kayu ke sudu besi ke dekat gigi dia, jadi gigi dia tak bercantum, jadi lidah dia tak putus. Cakap itu. Jadi lepas tu nanti mak dia selawat-selawat lah, siramkan Yasin ke apa semua nak bagi dia sadar. Maka orang yang gila tadi, ataupun memang dia ada penyakit gila dalam rawatan kan. Jadi katakan dia malam tu lupa makan ubat, walaupun dia gila sebentar. Sebentar je dia gila, maka batal puasanya kerana syarat wajib puasa itu berakal. Orang gila tak wajib puasa. Okey. Ya, lepas tu pengsan dan mabuk jika terjadi sepanjang puasa. Dia yang katalah dia nak sembahyang subuh, azan subuh. Ni bagi contoh je. Dia pun masuk bilik air terpleset, kata Jawanya tahu. Terpleset tu macam apa ya, panggil tergelincir. Maka dia pun terjatuh, kepala dia terbentur lah dekat tepi mana tembok ke apa. Dan apa dia jadi yang? Dia apa ni? Pengsan. Jadi lepas pengsan itu, kepala terhentak, pengsan. Bawa pergi hospital, ya. Doktor apa-apa pun tak sadar. Ataupun dekat rumah, tak bawa pergi hospital pun, mak dia apa-apa tak sadar. Pengsan. Selama waktu subuh tadi, sampai le maghrib dia tak sadar, maka itu pun batal puasa dia. Tetapi kalau dia pengsan, contoh saya bagi contoh, dia puasa, lepas tu dapat berita anak dia katalah nak pergi kerja on the way ke Malangan. Jadi ada polis telefon ke sampai, dia kata anak awak ni nama dia ni ke Malangan. Dia dengar je dia pun pengsan. Lepas tu dah pengsan, orang pun baringkan dia, sapu tu sapu ni, dia sadar. Dia pengsan setengah jam. Lepas tu dia sadar. Sadar, orang sapukan air lap-lap tu sadar. Lepas tu dia kata, aku kat mana? Kenapa aku ni? Dia kata, tadi katalah mak pengsan. Kenapa mak pengsan? Mak polis datang bagi tahu kata adik kemalangan. Dia dengar macam tu, pengsan lagi. Pengsan lagi. Lepas tu disapu-sapu air sadar. Lepas tu dengar lagi, pengsan lagi. Maka itu tak batal puasanya. Kerana dia ada sadar, pengsan, sadar, pengsan. Dan pengsanan itu bukan dia buat. Maka tak batal.
Itu maksudnya tadi. Pengsan dan mabuk jika terjadi sepanjang puasa, maka itu puasanya batal. Ya. Termasuk tadi orang yang kesurupan ni yang ni tahu, yang macam apa ya, jin masuk dalam badan dia. Tu apa panggil? Kesurupan lah kita panggil. Macam tu. Sepanjang waktu. Maka itu akan batal puasa. Tapi kalau dia pengsan sadar, tak batal. Okey. Ya, jadi yang kedua, yang kelima, jima. Ya. Jadi keempat-empat hal ini membatalkan bila dilakukan dalam keadaan sengaja, tidak dipaksa, tahu haramnya. Maka saya nak cakap macam ni, yang jima ni, maaf saya cakap kotor tapi ilmu, bukan mencarut. Kalau jima ni yang dikira batal dan wajib kifarah apabila hapus kepala zakar. Bukan hapus zakar itu. Ya? Zakar ada kepala kan? Kepala dia hapus. Maknanya telah masuk dalam kemaluan wanita walaupun belum masuk keseluruhannya. Maka itu dah dikira batal dan kena kifarah. Pada bulan puasa lah, siang hari. Tetapi kalau dia masuk sikit je yang 1/3 daripada kepala. Adakah kena kifarah? Jawapannya tidak. Adakah batal puasa lelaki? Kalau dia tak keluar mani, juga tidak. Batal pahala, bukan batal pahala puasa. Batal puasa. Kalau tanya adakah batal pahala puasa? Ya, tengok gairah je tadi pun dah batal pahala puasa. Ini dah siap masuk 1/3 bahagian kepala. Maka tidak batal puasa. Tidak kena kafarah bagi lelaki. Perempuan batal tak? Ya, perempuan batal. Kerana dia memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka dia. Perempuan batal. Okey. Ya, faham ya? Jadi kat situ dia kata memasukkan benda ain ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Maka ada lubang. Kita ada lubang terbuka. Ni telinga, ni hidung, mulut, kubur dan dubur. Tu lubang terbuka. Nanti saya terangkan adat dia. Keluarnya air mani kerana istimak ini kerana ya yang duduk diam-diam tak ada pekerja, bayang yang dingin-dingin. Ya, teringatlah tengok filem promo ke bayang yang dingin-dingin. Maka keluar air mani. Batal. Dan dia kata masa tu itu kata dia maksudnya istimak ataupun muntah dengan sengaja walaupun sedikit. Ya, muntah dengan sengaja. Jolok-jolok. Ataupun kata guru saya termasuk sengaja, kita memang tak boleh cium bau haruman lavender, melati. Katakan bunga melati. Lepas tu ada kat situ tulis, katalah minyak wangi suami kita ke, orang bagi ke, daripada mana umrah ke, tulis situ. Melati. Melati dalam bahasa Inggeris apa ya? Lupa saya. Lupa ada dalam bahasa Inggeris apa ya bunga melati. Dia ada tulis. Jadi kita pun tengok minyak wangi, kita dah ada tulis situ bunga melati. Awak memang kalau bau je memang awak akan muntah, awak pun buka. Maka tersebarlah haruman melati, muntah, dikira sengaja. Macam tu. Ya, jadi muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan. Termasuklah orang yang morning sickness baru nak mula ngandung kan. Muntah, tu tak batal. Ya, yang macam tu. Okey. Jadi apabila ia melakukan pembatal nombor 4 hingga 6 dalam keadaan tidak sengaja, lupa atau dipaksa atau tidak tahu keharamannya, maka puasanya tidak batal. Ya, ketidaktahuan yang dimaafkan dalam perkara ini hanya 2, iaitu orang yang baru masuk Islam dan juga orang yang tinggal pedalaman. Ini maksudnya orang yang tak sampai seru. Duduk dalam hutan, duduk tempat terasing, yang kata orang
terlalu sedikit dapat info tentang agama. Maka dia kira tak tahu, tak ada masalah. Ataupun dia makan tadi ya kerana dipaksa. Katalah duduk dekat negara bukan Islam, komunis ke apa yang tak dibenarkan menjalankan puasa, solat, bukan? Jadi bila dia kata, awak puasa, kita bohong lah. Atau bohong dibenarkan. Dia kata, awak puasa. Tak, saya tak puasa. Kata, okey. Kalau betul awak tak puasa, sekarang saya nak awak minum depan saya. Kalau awak minum depan saya, baru saya tahu awak tak puasa. Kalau tidak, saya seksa awak. Saya ikat, saya gantung kat panas. Maka kita buka, minum. Kita minum je. Macam tu. Ya, kita minum. Sampai kata, kita minum sikit je. Mula-mula jangan minum banyak, kita minum sikit. Dah saya tak puasa. Kata dia, tak ada. Kau kena habiskan setengah botol. Kalau tak, aku seksa. Kita habiskan setengah botol. Maka, adakah batal puasa kita? Tidak. Tidak batal. Kerana kita dipaksa, kalau tidak nanti ya dia apa ni yang panggil akan mudaratkan diri kita. Maka itu boleh. Itu juga bohong yang dibenarkan oleh syariat, bukan bohong sunat tau. Bohong yang dibenarkan oleh syariat dan makan itu tidak membatalkan puasa. Macam tu. Sebab negara-negara komunis kan dia mengamalkan tak ada agama. Maka orang yang puasa, yang sembahyang, ya dia tak benarkan, dia seksa. Maka kita, sebab tu orang nak sembahyang pun kadang dia cari kat rumah ada telekung, tak ada telekung. Sebab tu dia sembahyang tak pakai telekung. Dia seberapa yang mampu dia. Maka itu boleh. Dia ada hukum lain. Ya. Jadi macam itu. Okey. Ya, jelas kat situ. Jadi dia kata penjelasan tambahan berkait dengan pembatal puasa, pengsan dan mabuk jika terjadi sepanjang puasa. Bila tak sempat tersedak walaupun sesaat di siang hari. Ini tadi saya dah terangkan. Tetapi itu dia kata dua pandangan. Pandangan daripada Imam Ramli, puasanya tidak batal. Baik kerana kecerobohan atau tidak. Kecerobohan ni maknanya yang dia ni mabuk yang macam mana, yang ceroboh. Katakan dia tahu. Dia memang tak boleh naik bot. Kan ada orang bila naik bot, dia muntah laut. Maka dia naik juga. Maka itu dia kata sengaja. Tapi kata Imam Ramli, dia tak batal. Kerana dia memang nelayan. Jadi dia tu bukan suka-sukalah naik bot tu. Walaupun dia mabuk laut ke, masa tu gelombang besar dia mabuk. Sebab dia cari rezeki. Itu ada dua pandangan lah. Tapi kalau Imam Ibn Hajar, puasanya batal bila di atas terjadi kerana kecerobohan dan kesengajaannya. Macam tu. Yang itu maksudnya kat tadi, yang macam guru saya kata, dah tahu tak boleh cium bau minyak ator. Yang kau pergi buka minyak ator tu buat apa? Contoh. Ya, macam tu. Jadi itu dia kata kecerobohan atau kesengajaan. Jadi ada dua pandangan. Kalau Imam Ramli kata tak batal. Tapi kalau kata Imam Ibn Hajar batal. Ini dua-dua anak murid terbaik Imam Syafi'i. Okey. Ya, jadi ada jima yang membatalkan puasa. Ini pun tadi saya dah terangkan. Jadi tak payah nak terang balik lah. Saya dah terangkan tadi yang kalau masuk kepala habis, kalau tak masuk habis, saya dah terangkan. Jadi tak perlu. Ya, tak perlu saya ceritakan lah. Jadi boleh tengok kat sini pun, boleh tengok macam tu. Maka kalau perempuan kalau masuk habis kepala dia, hak safah dia, baru dikira kena kifarah. Ya, macam itulah. Okey. Jadi seterusnya ni yang tidak mewajibkan kafarah ya. Jadi ada jima yang diwajibkan kafarah, iaitu yang kepalanya hapus walaupun tak keluar mani. Tetapi kalau tak masuk habis, masuk sikit je, kata orang main ujung-ujung aja. Kalau masuk pun sikit je lah, 1/3 ke, maka bagi lelaki tadi tidak batal puasa, tetapi batal pahala puasa. Bagi perempuan, batal puasanya kerana ainnya
masuk apa. Jadi kalau keluar air mani kerana istima, itu maknanya kerana berhayal. Kerana teringat apa malam tadi ehem-ehem dengan suami ke dengan isteri. Lepas tu teringat siang yang jadi naik save balik. Jadi keluar mani. Itu apa yang batal puasanya. Tetapi kalau dia tidur orang lelaki tidur. Dia tak ada mimpi apa, nak tidur pun dia baca bismillah apa. Tiba-tiba dia sadar, alamak, tengok ada macam basah lah air mani. Adakah dia batal puasanya? Tidak, dia tak batal. Tapi adakah dia wajib mandi? Ya. Dia wajib mandi untuk nak solat zuhur. Tapi puasa dia tak batal. Jelas sayang? Dia berbeza. Wajib mandi kerana air mani keluar. Tetapi dia batal puasa tidak. Kerana dia tidur. Dia tak tahu. Macam tu. Dia tak sengaja. Ya. Jadi kat sini yang membatalkan itu pertama dengan tangan sendiri. Iaitu dia panggil onani lah. Tangan sendiri ataupun dia suruh suami, dia paksa bini dia pula mainkan. Melihat atau berhayal. Tadilah tu. Maka tidur meniduri isteri. Ini maknanya bukan tidur. Meniduri isteri. Ya, maka itu batal. Tetapi kalau tadi perincian tentang keluar mani tidak membatalkan bila terkeluar bukan kerana bersentuhan. Seperti melihat atau berhayal. Maka macam saya katalah contoh tadi mimpi, tidur. Ya. Macam tu. Boleh ya? Tapi kalau yang sengaja atau dihayal-hayalkan, maka itu menyebabkan ya batal. Ada orang yang ni contoh pengantin baru. Sebab tu kalau orang dulu-dulu lepas 15 Saban dah tak ada nikah. Orang sekarang ngejual cuti. Kadang-kadang yang 2 hari lagi nak Ramadan, dah 27 Saban masih nikah. Ni yang kata ya, kata orang baru, pengantin baru, tersentuh je kulit bini, tak ada. Tengok tersentuh. Kau terpancut air mani. Maka itu batal. Tetapi itulah ya kotor sikit ya. Tapi pasal ilmu kena juga cakap yang. Tetapi kalau tak sentuh. Kalaupun kata dia pegang tu bini dia nak jatuh terpleset, maka dia pegang bini dia. Tapi sebab pengantin baru, dia pun tak pegang tangan bini dia. Pegang kat baju bini dia. Pengantin baru, ni yang jenis kuat nafsu lah. Terpancut air mani dia. Maka tak batal. Ya yang cuma wajib mandi. Macam tu. Boleh? Jadi hukum berciuman saat berpuasa. Ya haram. Ya kerana boleh menyebabkan berahi. Ini cium yang mana yang? Cium mulut. Kalau kata nak pergi kerja, salam, cium tangan, tu tak batal le. Ataupun kadang ada suami dah biasa kerja tu, dia cium dahi bini dia tu kan. Itu tak haram. Ini ciuman tu biasa yang mulut. Atau kalau cium pun, sesungguh-sungguhnya. Tu yang membatalkan puasa. Ya, ataupun tidak batal yang membatalkan zawat. Inilah ni dia kata. Khaifu Allah yang macam tadilah. Nak pergi kerja, salam suami, ya. Kita cium tangan suami, suami cium dahi kita sikit. Tu tak, ya. Faham ya yang? Jadi sekarang ni kita buka lagi kepada masuknya benda ain ke dalam tubuh, ya, melalui lubang yang terbuka. Maka ni ain ni apa yang? Zat ataupun benda yang berfizik seperti ya tadi apa tu air, batu, kayu tu ain lah. Makanan, minuman. Tetapi kalau yang masuk itu angin ya ataupun bau taklah. Orang sebelah masak yang bulan puasa pukul 5 ke 6 kita tercium. Alamak sedapnya. Bau apa yang masak lemak, cili padi, daging salai. Meleleh air liu. Kan? Tapi kita cium bau je. Lalulah kan kalau rumah kita ni dapur lagi kadang-kadang bersambung renovate bau. Bukan rumah kampung sebuah-sebuah. Maka itu tidak membatalkan puasa. Yang dia cuma bau. Tapi kalau awal hidu jadilah sedapnya. Sedapnya. Dia jadi makruh.
Tapi kalau dia lalu kan tercium, dia tak ada masalah. Ya. Jadi dia kata jauh bahagian dalam tubuh yang memproses makanan dan ubat, iaitu lambung atau perut atau apalah otak, semua dia kata ni yang kita akan lihat ya nanti. Lepas tu lubang yang terbuka iaitu mulut, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, lubang dubur dan lubang parat. Kat mana? Kita tengok ya, itu ada gambar, saya tunjuk. Kalau mulut ini sampai kepada mahraj kha. Kha tahu? Kha yang ada titik atas yang bunyi dia tu macam berkahak. Kha. Jadi kalau kita komo kita kemam ke apa, ya. Tapi kalau ambil semayang, dia komo sikit, termasuk sikit dia tak batal. Tetapi kalau kata dah pukul 3, kita kata tekak kering ni kena komo lah walaupun makruh terpaksa. Kita komo pastikan tidak ada air yang tertelan. Kalau tertelan batal. Maka ini huruf kha. Kha itu adalah sempadan antara ruang zahir dan ruang batin. Maka sebab itu kalau kahak tu masih kat dada, dia panggil ha dada tu kan, yang ihdinas siratal mustaqim tu. Ha simpul itu dia kat dada. Kahak tu kita rasa kat dalam lagi. Belum sampai huruf kha. Maka kita telan tak batal. Tapi kalau dia dah keluar daripada huruf kha ni, dia dah keluar ke ruang mulut, kita panggil, kita telan kahak itu batal. Macam tu. Ya, hidung, kalau tengok pada saya tu gambar kat sini ni. Ni sampai sini. Ni. Maka kalau kita jari masuk, boleh masuk tu. Jadi kalau korek hidung tepi sini tak batal. Ya sini. Tapi kalau buat yang apa tu yang COVID, kan dia cotok sampai dalam tu kan, sampai sup. Walaupun sekejap sup sampai dalam tu kan. Itu batal. Sebab itu anggota batin. Ya yang begitu juga korek telinga. Awak korek telinga, katakan gatal telinga kan. Awak korek tepi-tepi. Dia punya sepadan dia ini, jari kelingking ni boleh masuk. Coba try masing-masing, masukkan jari kelingking itu dekat lubang telinga. Parat mana? Itu tak batal. Itu dipanggil anggota zahir. Tetapi kalau kita pakai pengorek telinga tu sampai dalam tu, batal. Ataupun kita masuk ubat titis. Tai keras, telinga keras. Tak dengar berdengung. Pergi jumpa doktor, kena sabarlah, tunggu lepas buka baru titiskan. Yang tapi kalau titis saja macam tu, batu kita terasa sampai dalam, batal. Sebab kenapa batal? Dia masuk anggota batin. Tapi kalau mandi wajib. Macam katakan malam tu berjunub ataupun dekat nak subuh, baru kita nakok, haid nifas. Maka kita tak sempat. Kita kena mandi dah azan subuh. Sebab kalau nakok tu dah dekat-dekat waktu subuh, maka kita mandi nakok macam tu. Sebab tu sunat junub ini mandi malam hari. Jadi kita mandi lepas azan. Maka tak sengaja. Kita mandi siram, tak sengaja termasuk lubang telinga. Dia panggil tak sengaja. Maka itu dimaafkan. Sebab kita mandi tadi kerana mandi wajib. Tapi kalau kita mandi harus, mandi yang bukan mandi sunat atau mandi wajib, kita mandi cam, termasuk lubang telinga, tak sengaja, batal. Macam tu. Ya. Jadi tadi lubang dubur. Maka kalau kita masuk tadi, jari ni, tengok jari saya ni, jari gantung masuk sampai 2 ruas. Batal. Tapi kalau kita macam korek tepi-tepi sikit tu tak batal. Ya. Dan lagi yang batal, kalau kita, sebab tu makruh ya, sesiapa yang puasa berenang. Kecuali memang dia cari makan. Memang dia nelayan. Dia terpaksa. Itu lain. Kalau yang bukan nelayan, dia berenang, kalau dia termasuk air, batal. Contoh,
dia tengah-tengah berenang-berenang, tak kisahlah rumah sendiri ada kolam renang ke, pasal apa dia berendam panas. Ya, maka dia kentut dalam air. Batal. Kerana apa? Bila dia kentut, lubang aus dia tu terbuka. Maka bila lepas tu kan dia automatik tutup. Bila dia automatik tutup, ada tekanan, air akan masuk sama. Walaupun tak banyak, batal. Ya, jadi sesiapa yang puasa berenang kentut dalam air batal. Okey. Lagi satu, ni memang agak menjijikkan tapi saya kena cakap. Orang yang berak, sebab tu saya kalau bulan puasa saya tak berani berak siang hari. Dia berak bukan kata jauhnya mencret tau. Ya, bukan tai yang apa tadi? Yang sakit perut tu. Dia tai yang macam cantik lah, macam ni. So, lepas tu dia berak, lepas tu macam sembelit. Lepas tu dia pula terbatuk. Tai tu masuk balik. Batal puasa. Sebab dia kalau dah turun dia kena keluar. Tiba-tiba dia terbersin ke tai tu masuk balik. Maka itu maknanya memasukkan sesuatu ain ke dalam lubang dubur. Maka batal. Sebab tu saya memang kalau siang hari saya tak berak. Tak berani. Saya sebelum subuh saya dah berak dulu. Macam tu. Okey ya. Jadi itu batas-batas dia ya. Jadi ada dia panggil batas batin, batas zahir. Maka batas batin itu tidak batal, batas batin itu batal. Ya. Jadi masalah yang berkait dengannya iaitu tengok jarum suntik. Maka dalam suntikan ini ada yang batal, ada yang tidak. Contoh kita pengsan ke atau sakit, ya doktor masukkan tu air glukos. Dia macam tak boleh nak makan, air glukos dia masuk kat sini. Maka itu batal. Pasal air glukos itu bagi kenyang. Batal. Ya. Tetapi kalau suntikan tadi macam apa yang katalah contoh dia kena bisa lah. Kena gigit lipan ke, kena apa, maka doktor injek contoh. Injek menawarkan bisa ular ke apa kan. Itu tak batal. Ataupun suntikan macam ada orang kena suntik thyroid atau apalah yang dia memerlukan suntikan, maka itu tidak batal. Ya. Yang batal tadi apabila suntikan itu untuk mengenyangkan. Ya. Jadi ada setengah pandangan dia kata adakah suntikan insulin bagi orang kencing manis itu batal? Maka ada setengah pandangan kata batal. Kerana suntikan insulin itu memasukkan insulin ini tadi menukar gula dalam badan kita menjadi tenaga. Maka batal. Tapi ada setengah pandangan kata tak batal. Khilaf. Pasal dia kata itu pun masuk suntikan, bukan dalam ruang yang terbuka. Maka dia kata insulin itu, dia kata memang kalau orang puasa pun kalau dia tak kena kencing manis, memang dalam badan dia ada insulin yang sentiasa menukarkan kandungan gula kepada tenaga, dia kata. Jadi itu alasan yang kata tak batal. Maka alasan yang kata batal, insulin itu memproses makanan yang ada dalam badan menukarkan menjadi tenaga, maka dia akan sehat dan bertenaga contoh. Ya, jadi itu pilihan. Tapi saya dah tanya doktor. Kata doktor tak ada masalah untuk orang yang darah tinggi, kencing manis. Dia kata kecuali yang kencing manis teruk. Yang doktor kata you kena makan sikit-sikit every setengah jam. Kena ambil kata sesuap nasi setiap 1 jam ke, itu memang tak payah puasa dan memang Islam membenarkan. Ini yang biasa-biasa, maka kita tukar je kata doktor, pagi tadi kita upkan lebih kepada sahur. Ya kan, kita katakan pukul 7 pagi injek kan, jadikanlah pukul 5 pagi injek. Lepas tu yang petang atau malam kita tukarkan pada maghrib. Jadi kata doktor tak ada masalah.
Begitu juga dengan kencing manis, darah tinggi yang makan pil lah. Yang kencing manis makan pil atau yang darah tinggi makan pil. Maka kita tukarkan ubat itu kepada sahur dan berbuka. Ya, okey. Jadi itu. Jadi kat sini kita tengoklah kalau injection itu kerana antibiotik ke apa ke, tak ada masalah. Tetapi kalau orang ya yang apa yang kita panggil orang yang itu apa cuci darah, orang apa buah pinggang, adakah dia dikira batal? Maka Dialisis. ada ya Dialisis. dialisis. Maka itu pun ada khilaf. Ada setengah mengatakan batal. Ya, ada setengah mengatakan tidak sebab terlalu banyak darah yang keluar sampai 4 jam. Oh, masuk adik kan. Pasal dia kata itu dialisis, dia kata termasuk urat. Ya, kan ni nampak. Tidak untuk menguatkan tubuh tetapi melalui urat. Nampak? Kan dialisis tu kan dia cucuk dekat lubang salur darah. Bila darah tu keluar, ditapis, masuk balik kan. Maka membatalkan. Ya. Tetapi kalau melalui otot, tidak membatalkan. Tapi adakah dosa? Sebab dia kena dialisis. 2 hari sekali. Kalau tidak, dia mudarat pada diri dia. Maka batal pun tak ada masalah. Pasal kalau doktor kata dia memang tak boleh puasa. Kerana tu. Jadi masa dia dialisis itu dia tak puasa. Masa yang tak dialisis kan kadang 2 hari atau 3 hari sekali kan. Masa yang tak dialisis dia boleh puasa tak? Kalau boleh dia puasa. Maka yang dialisis itu dia tak puasa, batal, dia qadakkan. Kalau dia mampu. Tapi kalau kata dia dah peringkat teruk dan buah pinggang dia, maka memang tak boleh puasa. Contoh, kerana dia kena minum air sikit ke apa semua, maka hanya bayar fidyah. Tak ada masalah. Okey ya. Jadi last kita tengok pada muka surat ini. Lepas itu nanti ya kita akan sambung lagi ya bahagian ini kepada siri 3. Okey. Yang itu kahak. Tu yang saya kata dahak tadi. Kalau dia masih dalam rongga dada, dia tidak batal. Ya. Ya, tapi kalau dia dah keluar, dah sampai dekat bahagian luar, kita telan, batal. Ya, macam tu. Jadi dia kata sekarang kan huruf ha itulah mahraj yang adakah macam tu. Ya, jadi itu bahagian dia, itulah sepadan antara ruang zahir dan ruang batin dalam mulut. Okey. Faham ya? Jadi itu tiada hilaf. Jadi dia kata kalau bahagian luar tu, maka kalau telan tiada hilaf batal. Ya. Jadi dia kata kerana kata mengikut Imam Nawawi bahagian luar. Ya. Faham ya? Jadi macam itu. Okey. Jadi seterusnya menelan ludah. Menelan ludah ini tidak membatalkan dengan 3 syarat. Saya ambil last kat sini lah. Tak apa kalau lebih sikit. Dah lebih. Ada kelas lagi tak lepas ni? Tak ada Ustazah. Yang ada kelas lagi tak lepas ni? Tak ada Ustazah. Tak ada ya? Saya habiskan semuka lah kalau tak ada kelas. Okey. Jadi menelan ludah ini yang tidak membatalkan. Yang pertama murni. Maknanya hanya air liur saja. Tak ada campuran lain. Jadi ludah ini tidak terkena najis. Contoh yang macam ni. Orang tanya saya, Ustazah, bulan puasa cabut gigi batal tak? Tidak. Bulan puasa cabut gigi tidak batal. Tetapi make sure jangan sampai tertelan air liur campur darah. Kalau air liur campur darah tertelan, batal. Katakan dah sakit gigi ni tak tahan, kena cabut. Maka kita semadanglah macam ni. Sediakan mangkuk, ambil air. Kejap-kejap komo ludah. Komo tampal dengan apa yang kapal. Komo ludah. Lepas tu dah komo ludah, tertelan. Maka batal. Tak apalah. Pasal apa? Dah tak tahan nak cabut gigi. Gigi dah sakit. Macam nak pening kepala. Ya. Jadi boleh. Tapi kalau boleh ditangguh cabut gigi itu pada siang hari, maka sengaja cabut, dosa nanti. Pasal dah jadi batal puasa.
Ya yang jadi yang syarat dia tadi yang pertama ya tidak bercampur dengan zat lain. Contoh macam walaupun tadi gosok gigi lepas subuh. Baru nak gosok gigi, pakai ubat gigi. Lepas tu ada sikit belum berapa koma bersih, awak ingat dah bersih, awak telan. Sekali terasa. Terasa air liur tu dengan ubat gigi batal. Jadi yang paling selamat, gosok gigi. Kalau bulan puasa, ya katakan nak pukul 10 nak pergi tadarus, gosok gigi tak payah pakai ubat gigi. Pakai berus saja. Masukkan gigi berus saja macam tu. Jadi yang kedua tadi, darah. Kalau orang cabut gigi. Yang ketiga, masih berada pada bahagian mulut. Ni sempadan dia. Tengok gigi saya. Ni. Air liur yang tidak lepas pada bahagian gigi ini ditelan balik dengan syarat murni tak batal. Tapi kalau dah keluar, macam budak lah. Budak. Sebab tu kalau anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, kita kena bagi tahu. Dia suka main air liur macam ni. Saya buat Sekejap. Nak ngumpul air liur. Tengok. Nak. Kotor lah ustazah ni. Aku terpaksa lah tunjuk. Sebab aku nak lukis tak pandai. Itu pun nasib ada anak ni. Nampak? Budak-budak lah. Anak kita katakan cucu kita umur 7 tahun, 8 tahun. Dia puasa, dia buat macam ni. Nampak ya? Lepas tu, masukkan balik. Telan. Batal. Tu sebab tu dia kata tadi, masih berada pada lidah dan keseluruhan bahagian mulut. Sempadan dia gigi. Gigi itu sempadan dia. Maka air liur yang dalam gigi, kau telanlah banyak mana. Asalkan murni tak batal. Tapi kalau kau main air liur tu, kau keluarkan keluar daripada gigi, lepas tu kau sedut. Kan budak-budak kadang dia suka, dia taruh kat bibir, lepas tu dia sedut. Kan? Maka kalau puasa dia buat batal, aku pun tak boleh telan. Tak ada pula tisu, manalah tisu. Nak bercakap pun tak boleh. Sekejap, saya ambil tisu. Tak boleh, saya tak boleh telan, nak muntah. Kan? Saya dah ambil tisu, dah saya ada tisu hujung situ. Ya yang? Kan budak-budak, dia suka tau, serut itu batal. Kerana dah melebihi kawasan mulut. Tu ya. Macam tu. Masuknya air ke tubuh. Ada perincian mengenai hukum air yang masuk ke tubuh tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang puasa. Jadi ya bila mandi dilakukan pada syarat yang wajib, dia menjadi tidak batal. Tapi saya nak cakap sikit. Ini saya nak cakap sikit sebab itu yang saya nasihatkan bagi orang yang mandi junub. Yang mandilah sebelum subuh. Walaupun boleh mandi selepas subuh, tidak membatalkan puasa, tapi tengok. Yang contoh macam saya sakit lutut. Saya bagi contoh saya lah, senang. Saya tak boleh mencangkung. Mencangkung kaki tumit, kaki kiri tumitnya tu ditinggikan dan punggung kiri duduk atas tumit. Lepas itu peha dibuat bentuk V. Macam ni. Ni kita punya faraj. Ya, lepas tu ni kita duduk sengit macam tu. Lepas tu kita buka macam ni. Kenapa? Pasal kita nak buka anggota zahir faraj. Itu kena masukkan air. Secara automatik, dah awak buat macam tu, awak ambil lah spray ke apa, awak tuang daripada hari-hari, daripada pusat. Siram macam tu, jadi air tu masuk ke zahir faraj. Ya, sebab zahir faraj itu wajib masukkan air untuk mandi wajib. Maka itu tidak batal. Masuk secara automatik bahagian zahir faraj tidak batal dengan cara cangkung sengit ke kiri, papan punggung kiri ditaruh atas tumit dan dikangkangkan peha itu bentuk B supaya tengok mulut saya. Bawah tu dia macam ni. Faham tak?
Ya. Jadi bila bawah tu macam ni, itu kau siram air dia masuk. Tak batal. Tetapi kalau lutut sakit, tak boleh macam gitu. Maka apa cara dia? Awak kena ambil air, getah ke pemancit, awak kena, ini lubang parat, awak kena tekan. Macam tu kan? Maka bila buat macam itu, batal. Kenapa? Macam mana pun, kata guru saya akan masuk batin faraj. Faham tak? Masuk batin faraj itu batal. Zahir faraj tak batal. Tapi kalau awak tak boleh buat secara automatik dia masuk zahir faraj, kan? Tadi mencangkung pasal tak boleh. Lutut dah sakit. Jadi kena duduk atas jamban. Jamban duduk kan? Lepas tu awak kangkanglah dekat jamban duduk tadi, maka ambil getah, bawa pergi dekat lubang faraj situ, pancit. Pancit. Jadi macam mana pun kata guru saya, bukan zahir aja, mesti termasuk batin. Betul tak betul? Maka batal puasa awak. Faham? Jadi serba salah nanti. Nak, kalau tidak kena buat macam mana yang? Kau kena carilah bangku kecil ke, nyandor gini dekat bawah. Nak masukkan secara automatik. Ya, sebab saya cakap saya sakit lutut. Saya sakit lutut yang memang saya tak boleh nyangkung. Jadi kalau saya mandi wajib, saya kena pancit macam tu. Dekat jamban duduk. Maka confirm masuk zahir, batin faraj. Jadi kalau puasa, batal. Jadi kenalah mandi malam. Tapi lagipun mandi malam itu disunatkan. Ya, mandi malam itu disunatkan. Maka dia kata untuk orang yang puasa, ya, disunatkan mandi malam. Jadi dia kata, ya, mandi yang ibadah wajib atau sunat, dia kata, ya, termasuk sikit-sikit kat telinga ni tadi kita rasa-rasakan, ya, maka itu semua tidak membatalkan. Dia kata, ya, dengan syarat bila mandi dengan menuangkan air ke badan, adapun bila dengan menyelam atau merendam terminum batal. Nampak? Ya, jadi dia kata dengan syarat menyiram. Jadi kita kena siram daripada hari-hari tu, dia automatik mengalir masuk ke lubang faraj. Ya. Jadi kalau kita pancit, sama lebih kurang cara kita menyelam. Tu kalau termasuk batal. Jadi dia kata mandi yang harus, iaitu saja-saja kerana nak biosegur. Rumah kaya sendiri ada kolam genang, ataupun rumah yang ada bathtub tu, yang panjang tu, berendam macam tu. Ya, kalau termasuk batal. Macam tu. Dia tiada maaf bagimu. Ya. Faham? Jadi dia kata macam tu. Jadi maksudnya air saat berkumur. Ya. Maksudnya air saat berkumur pun sama. Saya habiskanlah, kalau tak ada yang ajar saya habiskan, ya. Sedikit lagi saya habiskan siri 2 ini. Maka dia kata ada pun perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat berkumur terbagi kepada 2. Iaitu bila berkumur itu disunatkan seperti mandi ataupun berwuduk. Maka dia kata dengan mubalah, iaitu jangan berlebihan. Jadi kalau berlebihan pun batal. Contoh, ini contoh berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni saya nak minum tapi buat macam ni. Kan ada orang buat macam ni. Faham tak? Dia komo, dia nak basahkan tekak dia yang dalam. Pasal dia hilang haus, dia masuk, dia buat bunyi menggelegak. Nampak tak tadi saya buat? Kau ngelegak dekat gitu, lepas tu tersedak. Batal. Walaupun nak berwuduk ataupun nak mandi wajib. Ya yang. Tapi kalau tidak, engkau komo-komo je nak mandi wajib ke berwuduk, engkau komo-komo. Tapi sebelum zuhur, ya. Kalau zuhur dia kata dah makruh. Maka jangan buat. Jadi dia buat macam ni. Dia macam tu je. Dia komo.
sikit macam tu. Kalau ada sikit terlepas, dimaafkan. Jelas sayang? Tu dia kata. Okey. Jadi dia kata kat sini itu hanya untuk mandi wajib dan untuk berwuduk. Tetapi bukan berwuduk selepas zuhur. Kalau selepas zuhur itu dah makruh, tak boleh juga, nanti batal. Ya. Jadi dia kata meskipun tanpa tadi bersangat tanah. Jadi dia kata kalau sengaja-sengaja tidak disunahkan seperti ya untuk nak berwuduk ataupun tadi berkomoh, maka ya sekadar nak nyegarkan tekak kering, komoh tertelan sikit, maka batal. Okey. Jadi dia kata apa yang? Jadi tu mubalah tu macam tadilah. Tu panggil tu mubalah tu bunyi gelegak. Pasal apa? Nak bagi tekak ni tadi. Basah biar hilang haus. Katakan ya. Maka batal. Okey. Jadi macam ni juga pada telinga ya, ulama Syafi'i ya ada pandangan iaitu dua, iaitu pada anak murid dia membatalkan puasa kerana telinga juga termasuk rongga terbuka. Ya, pendapat ini adalah muktamad dalam mazhab. Maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal kita korek batin lubang telinga tadi adalah pandangan ataupun dipanggil kaul muktamad. Muktamad mana apa? Putus. Muktamad. Macam kata bos, muktamad atau kata mak bapak kita, muktamad engkau tak boleh pergi. Contoh kan. Itu kata dia pandangan muktamad. Tapi pandangan kedua tidak membatalkan kerana telinga bukan termasuk dalam rongga terbuka. Dia kata pendapat ini daripada ikhtiar mazhab Imam Ghazali dan dikeluarkan oleh beberapa ulama kontemporari. Ya, jadi kalau ulama nama pun kontemporari ya. Jadi yang macam tercanggih lah pandangan dia tak. Maka kalau saya akan pilih yang pertama kerana mengurangkan hilaf itu adalah sifat warak. Okey, kita buka last yang sebelah dia ya. Iaitu benda yang masuk ke haub kerana lupa. Ya. Jadi ini yang tidak membatalkan ya, masuk kerana lupa. Apa maksud lupa? Iaitu dia kata ya, benda yang masuk kerana tidak tahu bahawa ia membatalkan puasa atau tidak tahu kerana uzur. Ini uzur ilmu lain. Jadi benda yang masuk kerana paksa. Yang tadilah saya kata dipaksa. Benda yang masuk kerana menelan ludah murni dan suci yang membawa sisa-sisa makanan pada sela gigi yang kita tak sadar. Katakan dalam tu tadi kita makan malam, kita dah gosok. Tapi tak perasan, rupanya dalam tu ada sedikit nasi ke apa yang kita telan. Dan kita tak terasa pun. Maka itu tak batal. Debu jalanan yang masuk ke mulut walaupun ia sengaja. Ya debu, ayak tepung nak buat apa jemput-jemput ke apa. Dia ayak. Maka debu tu bukan sengaja kita telan. Dia tiup angin termasuk. Maka macam tu. Ya. Debu tepung ataupun apalah tadi. Lalat atau sejenis yang terbang dan masuk dalam tubuh. Tidur yang mulut terlopong. Ataupun apa yang kau ada orang diam mulut jadi terbuka. Dia kalau diam tu mulut dia buka. Ya yang maka lalat pun terbang dengan sarang dia. Dia pun masuk swap terus sampai ke huruf ha. Kau nak keluarkan pun tak boleh. Kalau kau korek sengaja batal puasa. Dia tertelan, dia main langgar je masuk, maka itu tidak batal. Ya yang sebab itu bukan kita sengaja. Ya. Jadi itu untuk setakat hari ini insya-Allah kita perkara-perkara yang membatalkan yang membatalkan apa yang membatalkan apa tadi yang kena qada batal puasa, bukan batal pahala puasa. Ya yang jadi cukup sampai setakat ni insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada siri ya
masalah-masalah contemporary ya tentang pembatalan puasa insya-Allah ya. Nanti insya-Allah ya untuk siri ketiga. Okey. Boleh yang ya. Ada masalah catat. Nanti siri ke-4 baru kita soal jawab. Sebab saya kena buat macam tu jimat masa. Kalau tidak nanti saya terang tanya sampai habis siri tak habis nanti apa yang saya nak terangkan sebab kadang-kadang yang nak ditanya itu nanti saya terangkan ya. Jadi kita tutup untuk hari ini insya-Allah ya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-A'la. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, jadikan juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, barakallahu fi, jazakumullah khairan jazak ustazah di atas perkongsian dan pencerahan berkenaan dengan puasa pada malam ini, masya-Allah. Semoga dengan pengisian daurah puasa sesi yang kedua malam ini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan kita, menambah baik serta memperbaiki lagi ibadah puasa kita daripada sebelum ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan daurah puasa sesi yang pertama sebelum ini dan sesi yang kedua pada malam ini. Jutaan terima kasih kepada penginfak yang sudi dan sentiasa istiqamah berinfak khusus untuk program daurah puasa ini dan juga berinfak untuk program-program yang dianjurkan oleh Gemenur Iman. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak dan sentiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri daurah puasa bagi sesi yang kedua pada malam ini, izinkan saya memberi serangkap pantun lagi, masya-Allah. Tudung pink, baju royal blue, Ustazah Misnah selalu panggil yang. Moga rezeki kita bertemu, Isnin hadapan 5 suku petang. Jadi mudah-mudahan dengan daurah kita yang akan datang insya-Allah pada 4 hari bulan 3 2024 bersamaan dengan 23 Syakban 1445 Hijrah, Isnin minggu hadapan 5.15 petang hingga 6.30 petang insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang daurah ini berlangsung ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kekurangan dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh daurah puasa kita. Ustazah dah menutup dengan tasbih kafarah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.